Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Kemudian serta yang demikian sekaliannya, bahawasanya bagi segala amal yang zahir tergantung daripada perjalanan amal batin yang membaikkan akan dia dan yang membinasakan akan dia, seperti ikhlas, riya dan ujub, dan menyebutkan nikmat dan lain daripadanya. Maka dia kata kemudian daripada itu segala amalan yang zahir berkaitan ataupun berkait rapat dengan amalan yang batin. Andai kata seorang tu dia beramal dengan amalan yang zahir, contohnya sembahyang, contohnya puasa, contohnya kerja haji, dia ada kaitan dengan amalan yang batin. Di antara amalan yang batin seperti riya, ikhlas, ujub dan sebagainya. Maka amalan yang zahir sahaja, apabila batin tak dirosak, maka rosak habis kira. Maka dia ada kaitan antara batin dengan zahir. Zahir dengan batin yang menjadikan amalan tadi ikhlas seseorang. Maka ramai orang yang buat amal ibadat, dia buat amal ibadat, dia sangka ibadat dia tu molek dah, maka dia pun semayang banyak-banyak. Dalam dia semayang banyak-banyak, akhir sekali semayang dia itu sia-sia, tak dapat apa-apa habuan. Sebab apa? Dalam semayang dia tidak ada ikhlas. Ataupun orang tadi dia buat perkara baik, dengan arti kata dia menderma banyak, menginfak harta banyak pada orang, tetapi dia sebalik tadi nak suruh orang kata dia dermawan, maka habis segala amal ibadat dia jadi binasa. Bahkan ada orang tu dia memang bercita-cita mendekatkan diri kepada Allah. Dia bangun sembahyang malam, dia berpuasa siang hari, puasa sunat, dan membaca Al-Quran sehingga dikenali oleh orang ramai dia orang yang soleh, dan itulah yang dia suka, supaya orang kata dia orang soleh. Habis terbatal amalan dia. Maka setiap amalan zahir ia berkaitan dengan amalan yang batin. Maka orang yang buat amalan-amalan dia sangka dia dekat dengan Allah, tapi dia jauh. Ini adalah disebabkan tidak ada ilmu dia tentang amalan batin. Seperti dia kata ikhlas, buat ibadat tanpa ikhlas, habis saja amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun buat ibadat dalam keadaan riak, nak tunjuk-tunjuk ke orang, nak suruh orang puji dia, ataupun dia lebih suka orang tahu amal ibadat dia. Dan ataupun dalam keadaan ujub, dia merasakan dialah orang yang paling baik. Kita buat amal ibadat banyak-banyak, kita rasa kita lah orang yang paling baik. Bulan Ramadan ni kita bangun tiap-tiap malam. Bulan Ramadan ni kita baca Quran tiap-tiap hari. Bulan Ramadan ni kita berzikir sampai beribu-ribu. Kemudian kita tengok orang, malahnya orang bangun sembahyang malam. Dia kata orang lain puasa tak pakai belaka, dia je puasa orang molek. Akhir sekali timbul wujud, dia berasa ajaib atas diri dia, ataupun dia rasa hairan, dia rasa kagum. Dan juga menyebutkan nikmat, yang ini mengingati Allah Ta'ala, ingat nikmat Allah. Ada orang lupa pada nikmat Allah Ta'ala, maka segala amalan tadi menyebabkan terbatal. Dan yang lain daripadanya, dan macam-macam lagi lah penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang payah kita nak baki ni. Dan penyakit hati ni yang menyebabkan orang tertipu. Masing-masing tertipu dengan keadaan dia. Yang pertama orang alim. Imam Ghazali mengatakan bahawa yang tertipu di antaranya, yang pertama orang alim. Orang alim tertipu dengan ilmu dia. Dia berasa dia ni banyak ilmu, dia berasa dia alim, dia pun buat amal ibadat banyak-banyak. Apabila dia buat amal ibadat banyak-banyak, dia tengok orang-orang yang jahil dengan pandangan yang hina. Dia tengok hina je orang-orang jahil. Dia rasa dia lah yang terbaik sebab dia ada ilmu. Dia rasa dia lah yang mulia, maka dia tertipu dengan ilmu dia, alim dia. Kemudian orang-orang jahil tertipu dengan cara jahil dia. Orang-orang hak belajar dah tertipu dengan belajar dia. Dia mari belajar, dia kata daripada duduk rumah puas-puas baik mari. Bukan betul-betul nak baki diri tidak. Ini tertipu juga. Tertipu juga. Maka akhir kali tertipu. Sebab apa? Sebab tak jaga amalan batin. Amalan batin yang orang takut sangat. Allah Ta'ala tak tengok zahir banyak-banyak. Allah Ta'ala tengok batin. Kalau batin kita ikhlas, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima. Tapi kalau batin kita tak molek buruk, habis buruk amalan kita. Maka dia kata di sini,
dan lain daripadanya, maka barang siapa tiada mengetahui akan perjalanan ini yang batin. Siapa yang tak tahu amalan dia yang berkaitan dengan ikhlas, riak dan sebagainya, ataupun dia tak ambil berat pun tentang ikhlas, tentang riak dan sebagainya, bagi mereka boleh buat amal ibadat jadi. Dia tak ambil kira dah ikhlas ke, riak ke, ujub dan sebagainya, dan jalan yang memberi bekasnya di dalam segala ibadat yang zahir, dan juga dalam perjalanan ibadat-ibadat yang zahir, dan kafiat memeliharakan daripadanya dan memeliharakan amal daripadanya, maka sedikit baginya barang yang sejahteranya amal yang zahir pula. Maka begitu juga dengan amal-amal ibadat yang zahir, tak jaga dari segi rukun-rukun dia, tak jaga dari segi kaifiat, iaitu cara memelihara dia, tak jaga dari segi zahir pun kadang-kadang tak lepas dah. Ambil wuduk pun tak lepas, kadang-kadang ambil wuduk lepas dah, semayang dah bagus dah, jaga dah hak lain, tapi hati pula tak jaga. Tak jaga hati. Maka dia kata memelihara amal daripadanya, tak jaga cara nak memelihara amal. Molek dah amal ibadat, lama-lama banyak dah buat amal ibadat, sebulan buat amal ibadat tak berhenti. Qiyam mulai buat sama, tapi akhir-akhir duk cerita ke orang juga. Akhir-akhir duk cerita ke orang, akhir-akhir duk rasa megah. Sipang piti banyak dah nak pergi ke Mekah. Bukannya senang orang nak pergi ke Mekah. Simpan duit bertahun-tahun. Siapa kat Mekah buat amal ibadat kau banyak, padahal ke diri. Balik duk cerita dia banyak kali buat amal ibadat. Umrah berapa kali dia kata. Orang lain duduk hotel, kita duduk Masjidil Haram tak tinggal-tinggal. Orang lain duduk, dia kata duduk jalan-jalan beli banyak-banyak, kita duduk cara beli, kita duduk baca Quran sama. Habis saja-saja. Simpan piti bertahun-tahun nak pergi Mekah. Simpan piti tu berapa tahun dah, buat kerja lelah dah, tapi balik duk cerita ke orang, duk rasa ujub, duk rasa riak, habis amal ibadat kita. Inilah kebanyakan yang berlaku pada hari ini. Ibadat yang buat tu jadi sia-sia saja. Sebab apa? Sebab tidak jaga amalan yang batin. Maka dia kata sedikit baginya barang yang sejahteranya amal yang zahir. Maka sedikit saja yang selamat amalan yang zahir apabila orang tak jaga amalan batin. Pendek kata kalau amalan batin kau tak jaga, ada ikhlas, tak ada apa-apa, habis saja-saja amal ibadat kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat kita kena jaga amalan batin kita, seperti riak, seperti tidak ikhlas dan sebagainya. Kalau dapat jaga ikhlas, kita ikhlas tak banyak, tak apa amal ibadat tapi ikhlas. Ada seorang zaman sahabat Nabi, Nabi sebut nama dia. Mula sahabat Nabi ada berlaku. Abu Bakar ada, Umar ada, Osman ada, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat besar ada berlaku. Semua ada. Tengah-tengah duk kuliah, Nabi kata akan masuk seorang daripada pintu tu. Nabi pun tunjuk pintu. Seorang akan masuk, dan dia ini adalah orang yang menjadi ahli syurga. Akan masuk seorang daripada pintu tu, sekejap lagi dia masuk lagi, dan dia akan jadi ahli syurga. Sahabat Nabi duk tengok siapa? Kok Abu Bakar, tengok Abu Bakar ada. Kok Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ada dah dalam. Hak duduk dalam keluar masuk tu dak ci. Maknanya hak tak ada dalam bangunan, tak ada dalam majlis tu, dalam majlis Nabi, tak masuk pergi dalam majlis tu, Nabi kata akan masuk sekejap lagi. Maka dalam keadaan orang duk tunggu-tunggu, masuk sungguh seorang, orang tua. Orang tua masuk. Bila orang tua masuk, orang pakak tengok belakang dia. Dan orang faham, itulah dia orang yang Nabi sangka dan yang Nabi sebut masuk ahli syurga. Orang lain tertanya-tanya, macam mana dia ni boleh jadi ahli syurga? Kemudian esok kan Nabi pun mengajar lagi dalam kuliah. Nabi kata, nanti ada orang yang masuk daripada pintu tu dan dia adalah ahli syurga. Orang duk tunggu-tunggu, tengok orang tua mari juga masuk. Tak ada orang lain. Lepas tu sahabat Nabi ni tertanya-tanya macam mana, sebab apa? Dan orang ini tidak dikenali ahli ibadat, bukan ahli ibadat yang banyak. Sayyidina Umar akhata, anak pada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, pergi rumah dia dan minta bermalam rumah dia, nak tengok amalan apa yang dia buat yang menyebabkan dia masuk dalam syurga. Tunggu malam-malam, nak kata semayang malam, tak semayang malam. Nak kata mengaji banyak, tak mengaji banyak.
Nak kata berzikir banyak, tak berzikir banyak. Dia tengok pocik tu tidur je. Tidur saja, tak banyak buat amal ibadat. Sampai waktu pagi bangun main subuh. Tu saja. 3 hari dia tengok amalan pocik tu. Tak begitulah, tak ada apa-apa. Akhir sekali Abdullah bin Umar tanya amalan apa? Amalan dia je, jaga hati dia. Dia jaga hati je. Dia ibadat, dia kata pocik nak buat ibadat banyak-banyak, pocik ni tua dah. Dorak dah. Nak banyak-banyak, nak tawaf ke apa-apa, nak buat ibadat dorak dah. Nak puasa banyak-banyak tak ada dah. Tapi saja pocik jaga hati pocik. Dia buat amal ibadat, tak jaga tidak hasad dengki. Jaga tak ujub, tak cara hal orang. Tak sibuk bangun pagi, duk sibuk cara hal orang, tak ada. Duk bawa hal dia, duk fikir diri dia, duk fikir hati dia je. Kata anak pada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar kata munah sabarlah. Nabi letak dia, Nabi beritahu dia ni ahli syurga. Kerana jaga hati. Kita ni nak jadi ahli syurga, kita buat ibadat banyak-banyak, hati tak jaga dan marah. Tak jaga. Bagus dah. Betapa ramai orang yang merasa megah dengan ibadat yang dia buat. Semakin banyak buat amal ibadat, semakin megah dengan ibadat yang dia buat. Semakin banyak dia buat, semakin berasa bagus dah dia ni. Kau banyak dah. Lepas tu dia mula banding dengan orang lain. Orang lain sikit dia buat amal ibadat. Dia je banyak buat amal ibadat. Habis amal ibadat sia-sia. Sebab itulah nak beritahu, tidak dapat tidak. Kita kena jaga hati kita. Hati kita. Kalau kita buat banyak tak jaga hati, tak guna juga. Kalau kita buat sikit, kita boleh jaga hati. Ini lebih baik. Hati yang paling penting. Sebab tu Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak tengok wajah comel taga mana, tak tengok tubuh badan segar taga mana, Allah Ta'ala tengok hati. Kalau hati bersih dengan Allah, mudah dia nak buat amal ibadat pada Allah. Kalau hati bersih dengan Allah, insya-Allah rajinlah dia buat amal ibadat. Allah Ta'ala akan terima amal ibadat dia. Dan istiqamah dia akan buat dalam ibadat dalam keadaan istiqamah. Berterusan melakukan kebaikan. Maka dia kata di sini, maka luput zahir dan batinnya. Bila kata zahir dia jaga, batin tak jaga, luput zahir dan batin. Kalau zahir saja ataupun batin saja tapi zahir tak buat, boleh juga. Dan tiada tinggal di dalam tangannya melainkan payah dan penat, maka tak ada apa dalam tangan dia, tak ada apa pahala yang dia dapat. Tak ada apa pahala yang dia dapat juga dia dapat dua, satu payah, dua penat. Saja buat amal ibadat, payah penat saja. Payah penat saja boleh, tak ada apa-apa pun yang dia dapat. Sebab apa? Sebab tidak menjaga batin, hati tak jaga. Buat ibadat dalam keadaan tidak ikhlas kepada Allah. Payah nak ikhlas. Payah kita nak jadi orang yang betul-betul ikhlas pada Allah. Kecuali orang yang betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala. Ikhlas dengan Allah, Allah Ta'ala terima amal ibadat. Maka pucuk pakar dia letak di hati. Hari ni kita duk jaga benda, kita duk jaga zahir banyak. Duk jaga ke zahir banyak, maka hati tak jaga. Bila hati tak jaga, maka kosong saja amal ibadat yang kita buat. Sebab tu dia sebut dalam hadis, betapa ramai orang yang sembahyang dia tidak dapat apa-apa daripada sembahyang. Yang dia dapat hanya lengah dan letih saja. Sebab apa? Sebab hati tak jaga. Dan betapa ramai orang yang sembahyang tapi sembahyang dia tidak dapat mencegah dia daripada perkara mungkar. Saja je dia sembahyang sama je. Dia sembahyang dengan tak sembahyang. Orang ni sembahyang tapi perkara maksiat tak tinggal. Sembahyang perkara maksiat tak tinggal. Hati tidak bersih lagi.